أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Hari ini dapat lagi kita bersama-sama untuk menyambung pelajaran kita pendidikan Islam untuk tahap 2, tahfiz penuh masa. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua dalam pelajaran akhlak dalam pendidikan Islam ini, iaitu adab bertanya. Baik, kita tengok sama-sama pengenalan untuk adab bertanya. Pepatah Melayu ada mengatakan malu bertanya sesat jalan. Oleh itu, apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu perkara, maka hendaklah ia bertanya, kerana bertanya bukanlah suatu perbuatan yang memalukan. Lebih-lebih lagi apabila pertanyaan itu diajukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan hajatnya dan tidak berlebih-lebihan. Seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha kariha lakum salasan qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al." Artinya, innallaha kariha lakum salasa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kamu pada 3 perkara. Qila wa qala, menyatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Qila wa qala, menyatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Wa idha'atal mal, membazirkan harta dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, membazirkan harta. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya, yakni perkara-perkara yang tidak penting. Ini hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, ini dia 3 perkara yang Allah benci. Yang pertama, qila wa qala tadi, menyatakan suatu perkara yang tidak jelas sumbernya, tidak benar, hanya kabar-kabar angin, tidak ada bukti atas sesuatu perkara, Allah benci. Yang kedua, membazirkan harta. Yang ketiga, banyak bertanya perkara yang tidak penting. Okey, baik, sama-sama kita tengok muka surat seterusnya, yang ini adab bertanya. Kita selalu bertanya sama ada kepada rakan, kepada ibu bapa, kepada guru, jiran-jiran dan masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana mengenai apa sahaja perkara yang menjadi kemusykilan kepada kita. Oleh yang demikian, kita wajib menjaga adab sopan ketika bertanya. Nak bertanya perlu ada adab sopan. Tidak boleh kita tiba-tiba datang, "Oi, aku nak tanya ni." Tak boleh macam tu. Mesti ada adab-adabnya, mesti ada cara-caranya. Dalam Islam diajarkan adab-adab untuk bertanya. Antaranya, yang pertama, perlulah kamu memberi salam. Perkara paling penting, beri salam. Assalamualaikum. Yang kedua, minta izin sebelum bertanya. Assalamualaikum, saya nak tumpang tanya boleh? Kalau diizinkan barulah kita bertanya. Kemudian yang ketiga, bertanya perkara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Assalamualaikum, saya nak minta izin tanya ni, boleh tak? Jangan kamu menyinggung perasaan dia. Okey. Kemudian yang keempat, ucap terima kasih. Okey, lepas bertanya, terima kasih. Assalamualaikum pakcik, saya nak tumpang tanya. Jangan tanya benda yang pakcik tak suka. Contoh, Assalamualaikum pakcik, tumpang tanya, kenapa pakcik botak? Jangan tanya macam tu, dah menyinggung perasaan dia. Okey, tanya baik-baik. Assalamualaikum pakcik, saya nak tumpang tanya ni. Saya nak pergi ke rumah Pak Dola. Mana rumah dia? Boleh pakcik tunjukkan? Okey, pakcik tunjuk. Pakcik tu dah tunjukkan. Cakap terima kasih pakcik. Cakap terima kasih. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, tanda kita menghargai jasa orang tersebut yang telah membantu kita. Baik, itu adab bertanya. Okey, kemudian kaedah pertanyaan yang beradab. Bagaimana kaedah pertanyaan yang beradab? Yang pertama, bertanya pada masa yang sesuai. Kamu kalau nak tanya pada masa yang sesuai. Contoh, kamu tanya
dalam kelas, cikgu tengah mengajar, selesai cikgu ajar, cikgu tanya, kamu nak ada sesiapa tak faham nak tanya, silakan, barulah kamu tanya. Jangan cikgu tengah bercakap kat depan, kamu terus tanya ini, tiba-tiba kamu nak tanya. Memanglah nanti kamu kena marah. Okey, ataupun ketika mana kamu berada dalam rumah, kamu bertanya dengan jiran sebelah rumah kamu, kebetulan jiran sebelah kamu tu cikgu kamu, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi kamu pergi, Assalamualaikum cikgu, nak tanya soalan 1+1 berapa? Pukul 3 pagi, tak pasal-pasal nanti kena marah. Sebab apa? Tanya pada waktu yang tidak sesuai. Baik, kemudian yang kedua, memberi salam terlebih dahulu. Yang ketiga, minta izin sebelum bertanya. Yang keempat, bertanya dengan sopan dan santun. Yang kelima, bertanya dengan bahasa yang baik. Jangan kamu guna bahasa yang kasar, gunakan dengan bahasa yang baik. Nak minta tolong orang, mestilah kena guna perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang baik. Okey, seterusnya yang keenam, bertanya dengan suara yang rendah tetapi jelas. Tanya suara yang rendah tapi jelas. Jangan pula kamu tengking-tengking, oi aku nak tanya ni, kau tak tanya, kau tak jawab, kau siap kau? Jangan tanya macam tu. Tanyalah dalam keadaan yang lemah lembut. Suara kamu rendah tapi jelas. Okey, kemudian yang ketujuh, bertanya perkara-perkara yang munasabah dan berkaitan. Okey, jangan cikgu kamu tengah ajar matematik kat depan, kamu tanya, cikgu, macam mana awan tu boleh turunkan hujan? Nanti cikgu kamu marah, lagi susah. Okey, tanya ketika mana, tanya apabila perkara tersebut munasabah. Dalam waktu matematik, tanyalah pasal matematik, jangan tanya pasal sejarah. Dalam waktu sejarah, tanyalah pasal sejarah, jangan tanya pasal tauhid. Nanti lain yang jadinya. Baik, yang ke-8, tidak bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Yang ke-9, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Okey, pertanyaan yang beradab. Apakah pula pertanyaan yang tidak beradab? Kita dah belajar pertanyaan yang beradab. Ini pertanyaan yang tidak beradab. Okey, yang tidak beradab, yang pertama, bertanya pada masa yang tidak sesuai. Seperti ketika orang tidur, ketika orang makan, sedang sibuk dan seumpamanya. Ini macam saya cakap tadi lah, pukul 3 pagi nak tanya 1+1. Memanglah orang tak nak jawab, orang marah. Okey, yang kedua, tidak memberi salam terlebih dahulu. Aku nak tanya ni. Salamnya tak ada, apanya tak ada, tiba-tiba nak tanya. Okey, itu maknanya tidak ada adab. Yang ketiga, tidak meminta izin sebelum bertanya. Okey, tidak minta izin sebelum bertanya. Yang keempat, bertanya dengan cara yang tidak sopan. Tak boleh juga, itu antara perkara yang tidak beradab. Yang kelima, bertanya dengan bahasa yang kasar. Maki-maki dia, lepas tu tanya, tak boleh. Okey, pastikan kamu beradab. Jangan kamu menggunakan bahasa yang kasar ketika bertanya dengan orang. Bertanya dengan suara yang tinggi atau sukar difahami, menjerit-jerit tanya, nanti kena marah pula. Okey, yang ketujuh, bertanya perkara yang tidak munasabah dan tiada kaitan. Yang ke-8, pertanyaan yang boleh menyinggung mana-mana pihak. Yang ke-9, tidak mengucapkan terima kasih. Okey, itu antara pertanyaan yang tidak beradab. Okey, tengok pula akibat mengamalkan adab bertanya. Apabila kita amalkan adab bertanya, orang yang tidak suka, ni akibat yang tidak suka mengamalkan adab bertanya. Okey, orang yang tidak suka mengamalkan adab bertanya akan menjadi mereka yang pertama dapat susah. Tak ada adab, dapat susah lah. Nak tanya pun susah. Tak tahu tempat, tapi dia tak ada beradab nak tanya dengan orang. Orang pun tak nak tolong. Dah tak pasal-pasal sesat. Yang kedua, tidak tercapai hajatnya. Tadilah sesat, tak jumpa tempat, tak sampai tempat yang kita nak tuju. Yang ketiga, dibenci rakan dan dipulaukan oleh masyarakat. Kawan-kawan pun tak suka, masyarakat pun tak suka apabila kamu tidak mempunyai adab. Yang keempat, akan sesat jalan. Yang kelima, hilang kenalan, malah menambah ramai musuh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanyakan dalam Google Classroom kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.